M bengang dituduh terima dana 2.6 juta ringgit. Pengundi tak bersama PAS jahil agama. Panas tak diberi mencelah, Hanifah gelar menteri bodoh. Najib pecat Syafiee sebagai peguam, lantik peguam baru. Muktamad, Perdana Menteri dan Pakatan Harapan sepakat tamatkan perjanjian damai. Selepas Ketua Penerangan UMNO Syarif Hamdan dan bekas Setiausaha Agong MCA Ong Kah Chuan menafikan menerima sumbangan daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB, kini Dr. Mahathir pula tampil berbuat demikian. Ahli Parlimen Langkawi itu sedia memberi sepenuhnya kerjasama kepada pihak berkuasa jika dipanggil memberikan keterangan. Saya tak terima wang seperti didakwa. Kalau dia boleh bukti, tunjukkan bukti. Nak cakap terima duit senang. Kalau ada orang bagi duit kat saya, tunjuklah siapa yang bagi. Kerana saya tidak pernah terima duit itu, katanya menurut Harian Metro. Bekas Perdana Menteri itu berkata, beliau bersedia pada bila-bila masa untuk disiasat pihak berkuasa berhubung isu itu. Saya bersedia dan tunjukkan bukti yang saya ada duit. Sebelum ini banyak tuduhan yang dibuat kepada saya. Kononnya saya kaya ada duit berbilion ringgit simpanan di Switzerland dan Taiwan. Kita tunjuk bukti Najib Razak ada pegang duit kerana ada cek yang ditandatangan dan ada akaun bank. Pergilah cari akaun bank saya, tiada masalah, katanya. Sebelum ini pada perbicaraan kes rasuah Ahmad Zaid Hamidi, bekas pengurus pentadbiran UKSB David Tan 47 mendakwa bekas pengerusi Bersatu itu menerima sumbangan 2.6 juta ringgit daripada syarikatnya. Tan berkata sumbangan itu untuk kegunaan Bersatu diberikan menerusi anak saudara Mahathir, Rahmat Abu Bakar. Saksi pendakwaan ke-17 itu turut memberi keterangan bahawa Syarif menerima sejumlah 1.162 juta ringgit seperti dinyatakan dalam ledger dan Ong menerima RM920,000. Bekas Menteri Pengangkutan Chang Kong Choi turut dinamakan Tan menerima 7.8 juta ringgit daripada UKSB. Tan sebelum ini mendedahkan bayaran dibuat kepada menteri, ahli politik dan penjawat awam dan beliau menyimpan ledger bayaran antara 2014 dan 2018 dalam fail lembaran hamparan di komputer ribanya. Antara individu dinamakan sebagai penerima wang secara langsung atau menerusi proksi ialah Muhyiddin Yassin, bekas Ketua Menteri Sabah Syafiee Afdal, bekas Menteri Luar Anifah Aman, bekas Menteri Dalam Negeri Hishamuddin Hussein dan bekas Timbalan Menteri Luar Riza American Nine American. Individu terbabit telah mengeluarkan kenyataan media bulan lalu menafikan menerima wang daripada UKSB. Kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang menyifatkan pengundi yang tidak bersama perjuangan PAS dan mengundi Pakatan Harapan pada PRU14 sebagai jahil agama sendiri adalah sangat keterlaluan, kata pengarah komunikasi pemuda UMNO Syed Muhammad Johan Rizal Syed Unan Mashri. Johan berkata kenyataan itu menggambarkan seolah-olah hanya mereka yang menyokong PAS sahaja yang celik Islam di negara ini. Tindakan menyalahkan pengundi yang tidak memilih PAS pada PRU14 lalu sebagai jahil agama adalah tidak wajar dan Abdul Hadi harus memahami kedudukan umat Islam yang terpedaya dengan janji manis yang tidak realistik bukan kerana mereka tidak mengenal Islam sepenuhnya. Pada PRU14 bukan sahaja PAS, malah Barisan Nasional yang terbukti berpengalaman berjaya membangunkan negara dan menjalankan dasar sejajar Islam pun dikaramkan dengan dakwah fitnah akhir zaman ini, katanya dalam hantaran di Facebook. Hantaran itu turut melampirkan keratan laporan kenyataan Hadi yang antara lain berkata PAS sedia untuk bersendirian sebagai kerajaan di Kedah pada PRU15 akan datang. Katanya kesilapan dilakukan pengundi di Kedah pada PRU14 ialah memilih orang bukan Islam dan pihak yang disifatkannya sebagai liberal menjadi wakil rakyat. PRU14 pilih orang bukan Islam jadi wakil rakyat, pilih orang liberal menjadi wakil rakyat. Berlaku kerajaan yang kacau bilau, kerajaan Pakatan Harapan yang lebih teruk daripada UMNO, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Johan juga membangkitkan apa yang menurutnya sebagai perubahan besar pada kepimpinan PAS selepas menjadi kerajaan. Tidak kedengaran lagi RUU 355, jauh sekali hudud yang dilaungkan PAS selama ini walaupun PAS mengemudi portfolio agama Islam, katanya lagi. Dalam pada itu dia berkata tindakan Hadi bersuara berkenaan kuasa memerintah secara sendirian seperti tidak bersyukur dengan kuasa yang diraihnya dalam gabungan pemerintah hari ini walaupun hanya ada 18 kerusi parlimen. Katanya lagi menyifatkan Pakatan Harapan lebih teruk berbanding UMNO juga boleh dilihat bukan sahaja penghinaan kepada UMNO tetapi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Sedangkan hakikatnya Perdana Menteri UMNO yang melantik semua ahli parlimen PAS sebagai menteri termasuk melantik duta khas ke Timur Tengah tanpa perlu berada di negara Arab dan bergaji penuh, katanya lagi. Seorang ahli parlimen amanah menyelam Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin dengan panggilan bodoh dan goblok di Dewan Rakyat.
Muhammad Hanifah Maidin, Pakatan Harapan Bahagian Sepang berkata demikian apabila tidak berpuas hati kerana tidak dibenarkan mencelah dalam sesi penggulungan usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa Subsection 4-5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Minta laluan, biasalah kalau kamu gulung, orang nak mencelah biasalah, benda asas. Menteri bodoh, goblok, katanya. Bagaimanapun Hamzah bertegas tidak memberi laluan kepada Hanifah ketika beliau sedang menggulung usul itu. Selepas Hanifah mengeluarkan perkataan bodoh kepada Hamzah, beberapa ahli parlimen kerajaan menggesa ahli parlimen Sepang itu menarik balik kenyataan tersebut. Hamzah bagaimanapun berkata, Hanifah tidak perlu menarik balik kenyataan itu tetapi meminta Speaker Dewan Rakyat, Azhar Harun, memerintahkan Hanifah keluar dari Dewan Rakyat. Namun Azhar tidak berbuat demikian, sebaliknya hanya memberi amaran kepada Hanifah untuk menjaga bahasa digunakan di Dewan Rakyat. Sementara itu, beberapa ahli parlimen amanah menyerang ahli parlimen PAS ketika perbahasan usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa SOSMA. Muhammad Sabu, Pakatan Harapan Bahagian Kota Raja, membidas PAS dengan mengatakan parti itu telah berubah kerana dulu sanggup berbahas sehingga 3 pagi untuk menolak SOSMA. Hujah itu turut disokong oleh Khalid Samad, Pakatan Harapan Shah Alam, yang berkata beliau tidak pelik dengan pendirian PAS itu yang didakwa menyokong usul itu yang didakwa zalim. Bagaimanapun Nik Abdul Aziz, PAS Bahagian Bacok, mempertahankan pendirian parti itu yang menyokong SOSMA kerana berpandangan ia tidak menzalimi mana-mana pihak. Dalam tempoh tidak sampai 3 minggu untuk pendengaran rayuan akhir bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak membuat kejutan dengan memberhentikan perkhidmatan pasukan pembelaan sedia ada yang diketuai Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Muhammad Syafiee telah mewakili Najib sejak ahli parlimen pekan itu didakwa pada 4 Julai 2018. Prosiding terakhir membabitkan kedua-dua pihak itu adalah pada 21 Julai lalu. Makluman pemberhentian tersebut dimaklumkan oleh firma guaman Tetuan Syafiee & Co melalui sepucuk surat yang dihantar ke Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Melalui sepucuk surat yang dilihat media hari ini, berdasarkan surat berkenaan pihaknya telah diberhentikan oleh Najib kira-kira pukul 5 petang semalam dan ahli parlimen pekan itu telah melantik bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang Datuk Z. Ibrahim dan peguam berasal dari Singapura Niru Pillai. Firma guaman tersebut memberitahu pihaknya akan menyerahkan segala dokumen fizikal dan digital kepada Tetuan Zaid Ibrahim Sufian, TH Liu and Partners atau ZIST selewat-lewatnya hari ini. Tambah firma guaman Muhammad Syafiee, salinan digital bagi kesemua rekod rayuan, kertas-kertas klausa bagi permohonan untuk mengemukakan keterangan tambahan dan kertas-kertas kausa bagi membida notis usul telah pun diserahkan kepada ZIST pada 5 Julai lalu. Rayuan akhir Najib dijadualkan untuk pendengaran selama 2 minggu bermula 15 Ogos ini. Pada 29 April lalu, Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari pada bulan Ogos iaitu pada 15 hingga 25 Ogos ini untuk mendengar rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman penjara bagi kesalahan penyelewengan dana syarikat itu. Pada 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi di sini mensabitkan Najib bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan kesalahan pecah amanah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berjumlah RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Pada 8 Disember 2020, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan salah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikenakan ke atas Najib. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan Pakatan Harapan sudah mencapai kata sepakat berhubung tarikh akhir Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai 13 September tahun lalu. Ketua Whip PKR Johari Abdul berkata, keputusan dicapai dengan Perdana Menteri itu bukan sahaja membabitkan PKR namun meliputi Pakatan Harapan secara keseluruhan. Bagaimanapun katanya perincian kesepakatan yang dicapai itu belum didedahkan oleh pimpinan Pakatan Harapan dan dijangka dimaklumkan dalam tempoh terdekat. Keputusan yang dicapai ialah dalam Pakatan Harapan, bukan keputusan PKR sahaja. Yang kita faham ialah apa juga keputusan itu membabitkan pimpinan Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri. Saya difahamkan sudah ada kata sepakat antara pimpinan Pakatan Harapan dengan Perdana Menteri yang tidak dimaklumkan kepada kami lagi. Buat masa ini, besar kemungkinan sebaik saja Pakatan Harapan buat keputusan, ia akan diumumkan, katanya menurut Berita Harian. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas perkembangan terkini MOU antara Kerajaan Pembangkang susulan terdapat pencanggahan mengenai tarikh luput MOU. Sebelum ini, pengerusi Pakatan Harapan yang juga Presiden PKR Anwar Ibrahim menjelaskan tarikh akhir MOU itu belum muktamad kerana dokumen berkenaan tidak menetapkan tarikh akhir. Sebaliknya hanya menyebut tarikh membabitkan pilihan raya umum ke-15.
Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan pula dilaporkan berkata, Majlis Kerja Tertinggi MKT parti itu memutuskan tidak akan melanjutkan MOU terbabit selepas 31 Julai. Berdasarkan semakan MOU Transformasi dan Kestabilan Politik menjelaskan dokumen itu hendaklah berkuat kuasa dari tarikh ia ditandatangani dan terpakai sehingga pembubaran Parlimen ke-14. Dokumen itu juga menjelaskan kerajaan bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran Parlimen sebelum 31 Julai.